أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pengajian kita pada hadis yang ke-37 dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diberi tajuk tentang keadilan, kelebihan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dah kupas beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini pada minggu lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita melalui lisan Nabi SAW di dalam hadis ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu sistem kepada manusia, yang mana sistem itu dipanggil sistem catatan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa di dalam hidup manusia ini. Dan kita dah sentuh dan bincang bagaimana sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat, di mana sistem ini bukanlah bersifat menghukum. Bukanlah kerana Allah Subhanahu wa taala buat sistem ini untuk menghukum manusia, untuk menindas manusia. Dia tidak seperti mana sistem-sistem yang dibuat oleh manusia yang bukan datang daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sama. Kalau sistem-sistem yang dibuat oleh manusia ni, semuanya Allah kalau kita tengok, dia menindas, bersifat nak menghukum manusia, bersifat zalim. Itu sebab kalau kita tengok sistem ataupun undang-undang ciptaan manusia ini, mesti ada flaw dia, mesti ada cacat dia, mesti ada celah dia. Mesti dia akan menindas mana-mana pihak dalam sesuatu kaum ataupun masyarakat ataupun satu kasta kaum. Tapi kalau sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat, antara contohnya sistem yang mencatat kebaikan dan keburukan ini, dia bukan bersifat menindas. Dia bukan sifat untuk menghukum manusia. Tetapi kalau kita tengok baki hadis itu nanti, kita tengok macam mana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lebihnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sistem ini Allah Subhanahu wa taala buat untuk meluruskan hidup manusia, untuk membentuk peribadi manusia, untuk membentuk akhlak manusia supaya dapat berakhlak dan berperibadi yang elok di atas muka bumi ini. Baik, kita berhenti setakat minggu lepas di faman hamma bihasanatin. Kita berhenti setakat innallaha katabal hasanat bisayyi'at. Jadi hari ini kita nak sambung lagi kupasan hadis ini dan apa yang kita boleh belajar daripada hadis ini, iaitu faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nabi sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, barang siapa yang bercita-cita melakukan kebaikan tetapi dia tidak sempat untuk melakukannya, tidak sempat untuk mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang penuh.
Dari sini kita boleh faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat satu sistem catatan amalan untuk manusia ini. Pertamanya dia bahagikan antara kebaikan dengan keburukan. Maknanya setiap amalan kebaikan akan dicatatkan satu kebaikan ataupun kita panggil pahala lah yang kita faham. Setiap keburukan akan dicatatkan keburukan ataupun kita panggil dosa. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada hadis kursi ini melalui lisan Nabi SAW bagaimana kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala kata siapa yang bercita-cita saja untuk membuat kebaikan tetapi dia tidak dapat berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat baginya satu pahala penuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan, ada dua benda dekat sini yang kita kena faham. Pertamanya, Allah kata siapa yang nak buat kebaikan tapi tak mampu, bukan tak mampu, tak buat pun. Maksudnya dia berniat dah. Dia bercita-cita dah. Okey, aku kejap lagi aku nak solat sunat. Aku esok aku nak puasa. Dia niat memang dia nak puasa, memang dia nak solat sunat, memang dia nak buat amalan tersebut. Tetapi bila sampai waktu nak buat amalan tersebut, mungkin dia sakit, misal kata, ataupun dia terhalang untuk buat perkara tersebut, ataupun mungkin dia rasa tiba-tiba nak berubah niat, tak jadilah nak buat, tak jadilah nak puasa hari ni, baru teringat ada kenduri kejap lagi, contoh. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala kata disebabkan niat dia saja, Allah dah bagi dah pahala untuk dia satu, walaupun dia tidak beramal. Ini benda pertama yang kita kena faham daripada hadis ini, bagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala punya kasih sayang, punya concern, punya cakna pada orang-orang yang nak berbuat baik. Kemudian yang kedua yang kita kena faham daripada ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut indahu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala di sisi dia. Maknanya di sini seolah-olah Allah nak bagi tahu Allah sendiri yang akan bagi pahala. Allah sendiri yang akan suruh ataupun Allah sendiri yang akan suruh para malaikat catat baginya pahala bagi orang yang berniat nak buat baik tapi tak mampu nak buat amalan tersebut ataupun tak jadi nak buat amalan tersebut. Kemudian seterusnya, golongan yang kedua pula yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan yang terlibat dalam sistem catatan amalan ini, iaitu wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut siapa yang bercita-cita untuk buat kebaikan, kemudian dia beramal, dia boleh buat kebaikan yang dia cita-citakan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis ganjaran ataupun pahala untuknya, kebaikan untuk dia sebanyak 10 kebaikan. Seolah-olah dia buat 10 kebaikan. Ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh gandakan kebaikan yang dia buat itu kepada 10 kali ganda, bahkan boleh digandakan kepada 700 kali ganda, bahkan boleh digandakan sehingga gandaan yang banyak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut. Tadi yang pertama, orang yang buat amal, orang yang bercita-cita nak buat amal kebaikan tapi tak dapat buat ataupun tak jadi buat. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Di sisi dia, dia bagi pahala. Dia suruh tulis, catat kebaikan untuk orang ni, seolah-olah dia buat kebaikan tersebut satu saja. Tetapi barang siapa yang bercita-cita untuk buat kebaikan, kemudian dia berjaya buat apa yang dia niatkan ataupun dicita-citakan itu, dia akan dapat 10 kali ganda. Seolah-olah dia buat 10 kebaikan tersebut. Bahkan Allah kata, aku boleh gandakan sehingga 700 kali ganda. Bahkan aku boleh gandakan sehingga tidak ada hudud, tak ada had. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang nak buat kebaikan, kemudian dia berjaya buat.
Tak kira lah apa-apa jenis kebaikan. Sedekah. Dia nak berniat. Aku kejap lagi aku nak keluar cari orang miskin, aku nak bagi sedekah. Dapat dah pahala, niat. Itu orang kata pahala-pahala niat tu lah. Mana dia bercita-cita pasang niat, dia nak bersedekah. Kemudian bila dia berjaya sedekah, contoh dia sedekah RM10. Allah Subhanahu Wa Taala catat 10 kali ganda untuk berjayanya dia sedekah RM10 tu. Maknanya seolah-olah dia sedekah RM100. RM100. 10 kali 10 kan. RM100. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat 10. Bukan setakat 10 kali ganda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dengan rahmat Allah dia tengok kita ni bersedekah, nak keluar bersedekah tu berjalan kaki lagi, guna tenaga lagi, luang masa lagi, habis duit lagi. Semuanya Allah akan catat sehingga dia boleh gandakan lagi daripada 10 kali ganda itu hingga ke 700 kali ganda. Bahkan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kata boleh ganda sehingga adhafan kathirah, dengan berlipat-lipat kali ganda, bukan setakat 700 tetapi tidak ada hudud, tidak ada sempadan. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kata boleh nak lipat gandakan pahala dan kebaikan kita. Ini satu benda yang kita kena faham. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punya sistem, dia nak memotivasikan manusia ini untuk sentiasa membuat baik. Kita tengok niat saja pun dah dapat pahala. Pasang niat saja dah dapat pahala. Ingat ya, pasang niat dah dapat pahala. Bukan maksudnya pasang niat dah dikira buat perbuatan tersebut. Nah, ini kadang orang salah faham. Bila baca hadis ini, dia faham, oh maknanya cukup dengan niat sajalah. Tak payah dah sembahyang. Tak payah dah bayar zakat. Tak payah dah buat kewajipan-kewajipan lain. Kita niat saja dah dapat pahala dah. Jangan. Itu silap. Ini nak ceritakan bukannya terangkatnya kewajipan-kewajipan ataupun amalan-amalan yang disuruh diperintah oleh Allah hanya dengan niat. Tetapi nak cerita di sini bagaimana sistem Allah kira pahala tersebut. Dia tak berkait dengan kewajipan, suruhan dan larangan itu. Tapi dia tidak berkait dengan zat ataupun sifat amalan yang kita kena buat tu. Tapi dia berkait dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kira pahala dosa kita. Iaitulah dengan niat saja Allah dah bagi satu pahala. Kemudian kalau dia berjaya buat, Allah bagi 10 kali ganda. Dan bukan 10 kali ganda, daripada 10 tu Allah boleh lipat kali gandakan hingga 700 kali ganda. Daripada 700 kali ganda, Allah boleh lipat gandakan lagi sehingga lipat ganda yang banyak. Itu yang berlaku, itu yang ada ganjaran ini juga, sistem yang sama ini juga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada bulan Ramadan. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita baca amalan sunat dilipat gandakan seperti seolah-olah amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan sehingga berlipat-lipat kali ganda. Puasa, Allah Subhanahu Wa Taala kata puasa ni, orang yang berpuasa, Allah sendiri yang akan bagi ganjaran. Berapa puluh ribu kali ganda pun kita tak tahu Allah nak kali ganda macam mana puasa kita. Sebab itu hadis ini dia tally dengan mana-mana hadis yang menceritakan tentang sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk mencatat ataupun mengkira kita punya pahala dosa. Sebab itu kalau kita tengok tadi kan, kita baca orang yang pasang niat saja dia dapat satu pahala. Tally dengan hadis yang mana Nabi SAW cerita, orang yang buat kebaikan, orang yang selalu buat amalan, contohnya dia selalu puasa sunat ataupun dia selalu solat duha, tiba-tiba satu hari tu dia terlepas ataupun dia terlupa ataupun dia sakit ataupun dia tak buat, tak berjaya nak buat solat duha seperti mana kebiasaan. Maka Nabi kata orang yang dah menjadi kebiasaan dia buat amalan tersebut, walaupun hari itu dia tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan kira seolah-olah dia buat sebab benda tu dah menjadi kebiasaan pada dia. Bila tak buat tu jadi biasa. Sebab itu kita ni manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni biasakan dengan amalan-amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran-ganjaran ini untuk memotivasikan kita untuk buat benda-benda yang membawa kita kepada amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, sembahyang sunat, solat tahajud, solat sunat duha, puasa sunat. Bila kita sentiasa menjadikan dia amalan,
dalam kita berzikir ke, baca Quran ke, solat sunat ke, kalau ada hari kita terlupa ataupun hari kita malas sekalipun, hari ni malas lah, nak rasa malas, rasa berat je nak solat duha contohnya, tapi disebabkan istiqamahnya kita menjaga dalam amalan kita untuk solat duha tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat hari tu dia seolah-olah dah solat duha. Jadi cuba cari satu amalan dalam hidup kita, tak kira lah zikir ke, ataupun doa ke, ataupun baca Quran ke, ataupun solat-solat sunat ke, biar benda itu menjadi amalan kita sepanjang hidup sehingga kita mati. Nak tahu macam mana amalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala nak kira dia menjadi satu kebiasaan pada kita ke tak? Sepanjang hidup kita tu, adakah banyak kita buat benda tu? Kalau contoh kita, umur kita atas dunia ni contohnya 50 tahun. Dalam 50 tahun tu berapa tahun saja daripada akhir balik hingga dia mati, habis umur dia tu, berapa tahun dia telah melakukan solat sunat duha contohnya. Kalau contoh kata separuh tahun ataupun lebih pada separuh dia buat solat sunat duha, dia kira banyak lah tu, dia jaga kebiasaan. Lalu Allah boleh catat setiap tahun, setiap hari dalam tahun kita akhir balik sehingga kita mati, seolah-olah kita buat solat sunat duha. Nah, itu hebatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala, nak bagi kelebihan pada kita, terutamanya benda-benda yang melibatkan amal soleh ini. Lepas tu hadis ini saya sebut tadi, dia sangat tally ataupun dia tidak bertentangan dengan apa hadis ataupun dalil ataupun ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pasal sistem bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghitung dosa pahala kita. Dan sama yang saya sebut, dia tidak sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, dia tidak bersifat menghukum. Dia tidak bersifat nak menindas manusia, tetapi dia nak bagi lebih pada manusia. Nak bagi, kalau boleh nak bagi, dia bagi lebih. Cuma syaratnya manusia ni mesti kena beramal. Mesti kena beramal. Jadi mesti kena beramal. Antara ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang menceritakan tentang kebaikan ini, antaranya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang datang dengan amalan-amalan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat padanya seolah-olah dia buat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Sekejap lagi kita akan tengok daripada hadis ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita yang orang yang buat jahat ni berapa je yang Allah Subhanahu Wa Taala kira untuk dia. Berapa je yang Allah Subhanahu Wa Taala kira. Antara ayat Quran lain yang kata boleh berlipat-lipat kali ganda sehingga 700 kali ganda. Contohnya dalam ayat tentang pahala bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan untuk orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, seperti seolah-olah satu pohon yang mempunyai 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji benih. Macam padi kan. Padi, contoh padi dia ada 7 tangkai. Setiap tangkai tu ada 100 benih. Maknanya 700 kali ganda. Dah satu pokok tu ada 7 tangkai dan setiap tangkai tu ada 100. 700 kali ganda. Hadis ini dia tidak bertentangan dengan mana-mana nas ataupun dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis lain, yang mana bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kira kita punya kebaikan ataupun kita punya keburukan, kejahatan. Kemudian seterusnya daripada hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Tadi cerita orang yang berniat nak buat baik kemudian dia tak boleh buat, dapat 1 pahala. Kemudian yang kedua, orang yang berniat berbuat baik kemudian dia tidak dia berjaya buat. Allah Subhanahu Wa Taala kata sebab dia berjaya buat tu saja dah 10 pahala Allah nak bagi daripada dia. Allah nak catat dia 10 kebaikan. Kemudian dia boleh dilipat kali gandakan pula kepada 700 kali ganda. Daripada 10 boleh jadi 700. Daripada 700 Allah boleh bagi lebih daripada 700, iaitu dengan gandaan yang banyak. Dan daripada hadis ini bila Allah kata
gandaan yang banyak ni maknanya tak ada sempadan. Berapa Allah nak lipat kali ganda? 7,000, 7 juta atas Allah Subhanahu Wa Taala, di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau orang yang tak buat pun, orang yang berniat nak buat baik, pasang cita-cita nak buat baik, tapi tak berjaya buat, Allah bagi seolah-olah dia buat satu kebaikan, dan orang yang buat pun Allah boleh bagi 10. Bila Allah kata aku akan boleh kali gandakan dengan gandaan yang banyak, agak-agak berapa ribu juta yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh kali ganda. Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Jadi jangan main-main ataupun jangan pandang rendah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak melipat kali gandakan amalan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala boleh cari sebab. Bermacam sebab untuk kita membuat kebaikan. Untuk mengira kebaikan yang kita buat. Boleh jadi, sebab itu kita hari ini, manusia hari ini, masyarakat kita hari ini terlalu kejarkan kepentingan dunia. Terlalu kejarkan keuntungan dunia tanpa melihat keuntungan akhirat. Sebab itu manusia sekarang susah, masyarakat kita sekarang susah nak berbuat baik. Kalau kita tengok di suasana pada hari ini, contohlah rumah dia di tepi jalan. Depan rumah dia tu ada satu tanah yang lapang dan luas. Tapi sebelah dia tu contoh ada masjid ataupun tempat yang selalu dikunjungi oleh orang awam. Contohnya kedai makan. Contoh kedai makan. Jadi orang kadang-kadang selalulah nak parking depan rumah dia tu pasal ada tanah lapang. Orang selalu nak parking depan rumah dia pasal ada tanah lapang. Tapi disebabkan manusia hari ini punya fikir, alah, dia parking dekat depan rumah aku, yang untung tuan kedai. Aku tak dapat apa-apa pun, aku tak charge apa-apa pun. Disebabkan kita fikir begitu, kita halang orang untuk parking depan rumah kita. Tak fikirlah pahala. Sedangkan Nabi SAW dalam ajaran Islam, kita buka jalan untuk orang pergi ke masjid ataupun orang lalu lalang. Nabi SAW cerita dia mendapat ganjaran. Setiap orang yang lalu lalang di situ, sama ada dia pergi ke masjid ataupun dia pergi menunaikan nafkah pada anak isteri dia, pergi bekerja nak untuk memberi nafkah pada anak isteri dia. Setiap lama mana manusia tu hidup, pahala dia mengalir sehinggalah jalan tu tak boleh digunakan lagi. Ini ajaran Islam untuk kita sentiasa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Ganjaran kita di akhirat kelak, nasib kita di akhirat kelak. Supaya kita dapat memberi, menyumbang kepada orang lain. Bukan hanya fikir penting diri kita saja, bukan hanya fikir untung kita saja, bukan hanya fikir apa yang kita dapat, tidak. Tetapi hidup kita dalam Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala ajar, Nabi SAW ajar supaya kita dapat menyumbang untuk orang lain. Kita ada tanah lapang sikit, kita buat jalan untuk orang lalu lalang ataupun bagi tempat untuk orang parking. Tak apalah, tak ambil untung sekalipun. Tetapi setiap orang, contohnya setiap orang yang parking untuk kedai makan kan, mana tahu dia makan untuk dia pergi ke masjid. Setiap mana dia hidup disebabkan kita bagi dia mudah untuk makan tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung. Allah tak sia-siakan. Jangan ingat kita rugi sikit pun. Ini bila kita fikir untung rugi atas dunia ini, memang tak tercapai akal kita. Sebab itu kita kena berfikir beyond daripada apa yang kita ada di hadapan mata ini. Sebab itu orang yang selalu nampak untung dunia saja, hanya dunia saja di hadapan mata dia, dia tak fikir pada akhirat dia, dia akan berkira-kira dan dia akan penting diri saja. Dan hatinya lama-lama akan menjadi keras kerana di hadapan mata dia hanya memikirkan dunia. Kerana dia tidak nampak cerita-cerita tentang akhirat. Sebab itu penting untuk hadir ke kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu ni supaya kita sentiasa diperingatkan untuk kita sentiasa selalu ingat bahawasanya kehidupan kita ini hidup bukan untuk mati di atas dunia ini saja. Kehidupan kita ini yang sebenar saat bermulanya kematian kita di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ini bukan untuk mengisi umur-umur kita sehingga kita mati. Tujuan kita hidup ini bukan untuk mati.
Orang yang tidak ada agama, orang yang kafir, dia akan fikir begitu. Dia akan fikir, lama-lama kita akan mati. Lama-lama hidup kita ni tak ada makna pun sebenarnya. Sebab akhirnya kita akan mati. Tak ada orang akan ingatkan kita. Lepas 100 tahun tak ada orang peduli pun kamu ada banyak harta mana apa semua. Dia akan fikir begitu. Dia akan fikir tak ada makna dia hidup. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tugasan dan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasan kita adalah untuk menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata sebagai menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugasan kita. Dan kita jangan fikir setakat nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya terhad kepada semayang, kepada puasa kita. Tidak semata-mata. Bahkan kita mencari nafkah untuk anak isteri kita, dikira ibadat. Menunaikan tanggungjawab kita dalam amanah yang diberikan pada kita atas dunia, dikira ibadat. Berbuat baik pada ibu bapa, tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa, dikira ibadat. Itu semua ibadat. Kerana kita turut apa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir tugas kita ibadat, kena duduk masjid saja. Tidak. Bahkan kehidupan kita itu mestilah diisi kerana aku buat dalam hidup ini, benda-benda yang aku buat dalam hidup ini mestilah selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, mestilah selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang supaya kita tidak buat. Itu yang kita kena fikir. Sebab itu cerita-cerita ataupun hadis-hadis seperti ini sebenarnya dia memberi kita galakan untuk kita memikirkan tanggungjawab kita, mengisi kehidupan kita itu biar kehidupan kita tidak kosong. Dan kehidupan kita bukan hanya berhenti setakat dunia tetapi sehingga ke akhirat. Macam cerita orang buka jalan ataupun kita gunakan apa yang kita ada untuk manfaat orang lain. Cuba bayang kalau 100 tahun kita dah mati, orang masih menggunakan jalan tersebut. Masih mengalir pahala kepada kita. Tidakkah itu satu kebaikan? Jadi itu satu benda yang kita kena sentiasa faham dan kita kena sentiasa amalkan. Kemudian yang boleh kita sentuh lagi daripada hadis ini, perhatikan Nabi SAW sebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada hadis kursi ini, ya Allah kata bukan setakat lintasan hati tetapi niat dan cita-cita. Maknanya sesiapa yang bercita-cita ataupun niat untuk membuat kebaikan, bila sebut cita-cita ini bukan hanya sekadar lintasan hati. Sebab lintasan hati ni tak dikira. Macam mana lintasan hati tak dikira? Sebab dia melibatkan kejahatan kejap lagi. Kalau ada satu niat kejahatan, macam mana kita nak bezakan apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita ini adalah satu lintasan hati ataupun niat cita-cita kita untuk membuat kejahatan, ialah bila benda itu hanya mula-mula datang saja tanpa kita berazam nak buat, maka itu dikira sebagai lintasan hati. Tetapi kalau dia datang kemudian kita memang berazam, aku ni kalau bangun memang aku nak tahajud, misal kata aku nak sembahyang taubat, aku nak sembahyang hajat, aku nak baca Quran waktu pagi, aku ni kalau bangun hidup lagi pagi esok memang aku nak solat duha, contohnya. Maka itu dipanggil azam, bukan sekadar lintasan hati semata-mata. Itu kena faham. Sebab kalau sekadar lintasan hati tapi tidak ada kemahuan nak buat, tu tak termasuk dalam hadis yang kita cerita ini, maknanya tak tercatat padanya amalan. Jadi bila ada lintasan hati dalam hati kita nak buat kebaikan ataupun keburukan, jaga-jaga. Pastikan kita kalau kebaikan tu kita pasang azam. Kalau keburukan tu jangan kita layan. Sebab boleh jadi lintasan hati yang mengajak kepada keburukan itulah sebenarnya hasutan syaitan. Jadi ini kita kena faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hitung. Ya Allah Subhanahu Wa Taala hitung kebaikan tadi ialah mereka yang terlintas hati dia dan dia berazam nak buat. Contoh nak pergi masjid. Aku sekejap lagi nak pergi masjid nak dengar kuliah. Ataupun lintasan hati ni macam kejap lagi ada ceramah di masjid. Macam nak pergi. Tapi dia tak berazam, dia macam nak pergi. Bila dia pasang, aku nak pergilah kejap lagi. Aku nak pergilah.
Tiba-tiba nak pergi, terhalang. Macam contoh ada kerja lain pula. Kan? Nak kena buat dan selesaikan. Yang tu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hitung. Jadi pastikan, kalau kebaikan tu, kita pasang azam untuk buat supaya kita mendapat pahala cita-cita tersebut. Itu yang dua golongan. Iaitu yang pertama yang berazam, kemudian tak dapat buat. Kemudian yang berazam dan buat, Allah Subhanahu Wa Taala lipat kali gandakan. Kemudian golongan yang ketiga, Nabi SAW sebut melalui hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Yang ni yang ketiga, orang yang nak berbuat kejahatan pula. Tadi semua cerita kebaikan, yang ni cerita pasal kejahatan. Orang yang bercita-cita nak buat kejahatan, kemudian dia tak jadi untuk buat kejahatan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat padanya satu kebaikan. Nampak? Bukan setakat orang yang nak buat baik, bercita-cita nak buat baik, kemudian tak buat, Allah bagi pahala. Bukan setakat orang yang nak bercita-cita berbuat baik, kemudian dia buat, Allah bagi pahala. Tetapi orang yang berazam nak buat jahat, kemudian dia tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala juga. Nampak? Walaupun dengan buat jahat, bukan dengan buat jahat, dengan bercita-cita untuk buat jahat, tetapi sekiranya dia tidak jadi nak buat perbuatan jahat tersebut kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan catat pada dia kebaikan. Punya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala kepada manusia ini. Punya Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada manusia ini. Punya Allah Subhanahu Wa Taala tak nak menghukum manusia ini. Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi kebaikan di sebalik cita-cita ataupun azam orang yang nak berbuat keburukan, buat jahat. Kemudian golongan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in hamma bisayyi'atin wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang bercita-cita nak buat jahat, kemudian dia berjaya buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat satu keburukan, satu dosa. Baik, daripada hadis ini ada 4 golongan, 4 situasi. Daripada keempat situasi ini, 3 keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, 1 keadaan Allah Subhanahu Wa Taala catatkan dosa. Punyalah Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya keadilan, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada manusia yang patuh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. 3 keadaan kamu boleh dapat pahala, hanya 1 keadaan sahaja kamu boleh dapat dosa dalam sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini. Punya besar rahmat Allah, punya luas rahmat Allah. Jadi macam saya sebut pada minggu lalu, apa lagi alasan sekiranya esok-esok Allah Subhanahu Wa Taala nak humban orang yang kafir, orang yang berbuat dosa, orang yang tak nak ikut patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi alasan yang dia tak boleh kemukakan? Punya luas jalan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk dia mendapat kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi pilih yang paling susah nak dapat dosa itu juga. Maka apa lagi alasan untuk dia menjawab depan Allah esok? Sebab itu antara hikmah wallahu alam Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sistem dosa pahala ini adalah untuk menegakkan hujah ke atas diri manusia itu sendiri. Kamu ni dah hidup berpuluh tahun di atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala esok di hari akhirat esok Allah nak tanya. Allah nak tunjuk depan muka kita. Kamu ini berpuluh-puluh tahun hidup. Ini catatan amalan kamu yang aku kira. Dengan satu sistem yang punya banyak jalan untuk kita mendapat pahala, tapi kenapa masih boleh kamu punya timbangan keburukan, kejahatan lebih berat daripada kebaikan? Apa nak jawab? Apa nak jawab depan Allah esok kalau macam tu? Punya banyak jalan Allah kata nak lipat ganda, nak bagi pahala pada manusia ini, tetapi manusia boleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila ditimbang amalan tu lagi berat dosa daripada pahala. Apa lagi alasan kamu? Menjadi hujah kepada kita. Sebab itu kena jaga amalan kita supaya kita esok-esok tidak
menjadi satu perkara yang membebankan kita dan menjadi satu tanggungjawab yang berat untuk kita terima apa-apa balasan di hari akhirat kelak. Sebab itu daripada hadis ini, orang yang berbuat kejahatan, yang pertamanya untuk golongan yang ketiga itu, dia berniat, berazam, dia betul-betul nak buat kejahatan, bukan setakat lintasan yang mana bisikan syaitan itu. Tidak. Tetapi bila syaitan bisik, kamu buat benda jahat ni. Contohnya kamu pergi mencuri. Dia pun kata, curi. Aku nak buat lah. Boleh lah mencuri. Bila dia berazam nak buat, tiba-tiba dia teringat, kalau aku mencuri nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung sebagai dosa. Aku takut neraka, aku takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi mencuri. Maka padanya waktu itu dia catat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia menahan diri dia daripada berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak hitung pun azam ataupun cita-cita yang dia nak buat jahat tadi. Allah tak hitung sebagai satu dosa. Dia berbeza dengan orang yang bercita-cita nak buat baik. Orang bercita-cita, orang yang nak buat baik ni, dia bila dia bercita-cita saja, dia dah dapat satu kebaikan. Tapi kalau keburukan, bila dia bercita-cita nak buat keburukan, Allah tak catat lagi. Allah tak catat lagi keburukan untuk dia. Bahkan Allah boleh catat satu kebaikan pada dia sekiranya dia tak jadi untuk buat kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham? Syaratnya mestilah orang yang bercita-cita nak buat jahat ini, kalau dia nak dapat pahala, dia tak jadi nak buat jahat kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab dia malas, bukan sebab dia tak dapat buat. Dia kata contohnya dia nak mencuri rumah sebelah. Curi yang cerdik, dia nak mencuri rumah sebelah. Dia nak curi rumah jiran dia. Katakanlah dia pasang azam ni, dia nak buat kejahatan. Dia nak mencuri, merompak rumah sebelah. Tapi tiba-tiba dia ingatkan rumah sebelah itu malam ni tak ada orang. Orang dia balik kampung. Tiba-tiba tengok-tengok malam ni ada lagi orang. Tak jadi mereka balik kampung. Jadi dia pun tak jadi merompak sebab ada orang. Dalam keadaan itu tak ada terima. Tak dicatat padanya pahala. Seperti mana yang disebut dalam hadis. Tetapi ulama sebut orang yang berazam ataupun bercita-cita buat jahat, kalau dia nak dapat pahala, mestilah dia meninggalkan apa yang dia azam dalam hati dia itu disebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat untuk mendapat pahala daripada azam ataupun cita-cita yang buruk. Kiralah perkara jahat-jahat yang lain. Bukan hanya sebab dia tinggalkan semata-mata, tetapi mestilah dia tinggal itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba biasakan dalam diri kita. Kalau kita rasa nak buat jahat, kan, dekat-dekat nak buat jahat tu, cuba fikir balik. Ni kalau aku buat ni dapat dosa. Masih sempat lagi untuk aku dapat pahala daripada sini, iaitu dengan aku tak jadi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takut pada Allah. Takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena selalu fikir. Hadis ini mengajar kita supaya menyentuh, supaya biasakan kita untuk berfikir dosa pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam hujung-hujung masa untuk kita buat dah. Dah dekat-dekat dah masa untuk kita buat benda jahat tu, masih lagi kita boleh fikir, ada masa lagi untuk aku tukar benda ini daripada dicatat dosa menjadi pahala. Menjadi pahala. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis ini ialah golongan yang bila dia berniat untuk buat jahat dan dia berjaya buat, Allah Subhanahu Wa Taala catat satu dosa untuk dia. Tadi orang yang buat baik, bercita-cita nak buat baik, kemudian dia berjaya buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala catat 10 pahala. Bahkan dia boleh jadi lipat ganda sehingga 700, sehingga lipat ganda yang banyak, Allah kata. Tetapi orang yang buat dosa, Allah catat satu saja. Dia tidak seperti kebaikan tadi, Allah boleh ganda sampai 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Tidak. Allah kata, Allah catat satu saja. Melainkan kalau dia buat kejahatan itu, dia buat dalam keadaan secara terbuka. Dia mempromosikan kejahatan dia sehingga menginspirasikan orang lain untuk berbuat jahat benda yang sama dia buat. Maka waktu itu
barulah dia dapat lagi pahala gandaan. Dosa gandaan daripada apa yang dia buat, dosa yang dia buat. Waktu tu baru Allah Subhanahu Taala hitung. Sebabkan kamu buat dosa depan khalayak ramai sehingga orang pun jadi berminat nak buat dosa macam kamu. Contoh. Maka kamu akan dapatlah dosa saham kamu. Saham kamu. Itulah cerita bagaimana sistem yang Allah Subhanahu Taala buat untuk meluruskan dan mendisiplinkan manusia di atas dunia ini. Di mana yang saya sebut sebelum ini, bagaimana sistem ini bukan untuk menghukum manusia, bukan untuk menindas manusia, tetapi untuk meluruskan kehidupan manusia. Akibat daripada manusia ini tidak mahu kembali pada ajaran Allah, tidak mahu mengikut ataupun mempelajari, memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah buat untuk manusia ini, itulah berlakunya porak-poranda, kerosakan dan kecelaruan yang berlaku seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi daripada hadis ini beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Pertamanya, kita boleh faham bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni kalau boleh nak je kita ni semua masuk syurga. Nak je kita semua ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebebasan pada manusia untuk memilih jalan mereka. Dan kebebasan itu telah Allah Subhanahu Wa Taala letak dengan satu panduan dan guideline, antaranya dengan membuat sistem-sistem seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala buat panduan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasul, Allah Subhanahu Wa Taala bagi syariat, bagi agama. Tinggal kita nak ikut tak nak ikut. Kalau kita ikut, insya-Allah selamat jalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita degil, kita nak melawan, kita nak memberontak, kita nak ikut nafsu kita, kita nak ikut kehendak jahat dalam hati kita, maka tak selamatlah jalan kita. Tak selamat jalan kita. Sedangkan sistem ataupun undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala buat itu semuanya sudah selari dengan fitrah kita. Dah terbaik dah untuk kita hidup di atas muka dunia ini. Yang kedua, bagaimana hadis ini mengajar kita untuk kita bermotivasi membuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat sistem catatan amalan ini, banyaknya pahala, bahkan untuk meninggalkan keburukan pun Allah Subhanahu Wa Taala akan catat sebagai satu pahala. Sebab itu kita duduk saja ni, jangan kita duduk saja, cuba kita niat dalam hati kita, aku duduk saja ni, niat aku tak buat dosa. Maksudnya duduk saja, alhamdulillah aku masih menahan diri aku daripada minum arak contohnya. Dapat pahala. Dapat pahala. Dapat menahan diri kita daripada bercakap perkara-perkara yang buruk. Dapat pahala. Kemudian yang kita boleh dapat daripada hadis ini juga ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ni hidup supaya kita ini sentiasa hidup kita ini memikirkan keadaan ataupun nasib kita di hari akhirat kelak. Sentiasalah hidup kita ini memikirkan kehadapan. Kita disebabkan jauhnya kita pada agama hari ini, saya tengok banyak orang bercakap hanya tentang masa depan. Tetapi masa depan dia hanya terhad kepada umur tua dia sebelum nak mati, meninggalkan dunia. Terutamanya yang melibatkan kewangan lah kan. Selalu orang duduk bersembang. Jadi kalau kita tengok di media-media sosial tu, orang banyak bercakap tentang fikir masa depan, tentang kestabilan kewangan, tentang keselesaan hidup, macam mana nak ada rumah, macam mana nak ada kereta, macam mana nak dapat masih ada income walaupun dah tua. Tetapi kita sebagai orang Islam ni, Islam ajar supaya kita fikir beyond that, iaitu di akhirat esok-esok. Itulah yang sepatutnya kita utamakan. Sebab hidup kita ini sepatutnya diisi dengan perkara-perkara yang menstabilkan hidup kita di hari akhirat kelak. Bukan kita sibukkan kepala kita, serabutkan kepala kita untuk mengejar target, mengejar benda-benda yang hanya bersifat di dunia saja. Bukan saya kata salah benda tersebut, tapi disebabkan kita hanya pemahaman kita itu hanya setakat di dunia saja,
dan masyarakat hari ini tidak diajar dan tidak difahamkan dengan kehidupan selepas daripada dunia, maka itulah disebabkan orang hari ini terlalu sibuk mengejar. Aku sebelum 30 kena ada income sekian. Sebelum 40 kena ada income sekian. Kalau tak nanti aku sesara hidup. Jadi serabut kepala bila tak sampai target tersebut. Sehingga hilang langsung kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang berlaku, sakit mental, depression dan sebagainya, kerana kita tidak kembali kepada ajaran Islam, kerana kita jauh dengan tawakal kita kepada Allah, jauh dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi selalu refresh pengetahuan ilmu agama kita supaya kita tidak jauh daripada landasan hidup kita yang melangkaui target kita, iaitu keselesaan dan kestabilan hidup di hari akhirat kelak. Itulah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Alhamdulillah selesai kita hadis ke-37 ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pada hadis ke-38. Dan insyaAllah tak banyak dah. Hadis 40 ni kita ada lagi dalam lebih kurang 4 hadis lagi sebelum kita tamat belajar hadis 40 ni. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pelajaran hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan hati kita, istiqamahkan jiwa kita untuk terus hidup di atas jalan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha untuk kita sama-sama hidup seperti mana dalam kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وولدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إن الضحاء ضحاؤك، البهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والعصمة عصمتك، والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.